Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita lagi untuk minggu yang kedua PDPR minggu yang kedua bersama saya Muhammad Saiful bin Sulaiman. Baik, minggu lepas kita dah sentuh berkenaan dengan pengenalan. Untuk minggu ni kita akan sentuh balik berkenaan dengan alatan tangan. Baik, sebelum tu saya nak ingatkan balik ada beberapa pembelajaran lepas yang perlu kita ingat balik. Sebagai contoh, berikan saya 2 jenis bahan bukan logam yang contoh beserta contoh lah yang telah kita dipelajari. Baik, yang pertama iaitu PVC. PVC sebagai contoh pipe yang ada dekat rumah kita tu lah, pipe air ataupun apa-apa jenis pipe plastik yang berwarna putih ataupun kelabu. Yang kedua adalah Perspex. Perspex sebagai contoh papan nombor flat. Itu yang paling mudah awak nak ingat. Okey, dan 2 jenis alat pengikap dan pencantum. Yang pertama dawai kokot, stapler lah. Dan yang kedua rod perekat panas hot glue gum tu, gum silikon. Okey, baik. Untuk minggu ni kita akan ulang balik berkenaan dengan alatan tangan berserta dengan fungsinya sekali. Baik, kita tengok satu-satu Baik, yang pertama, ini masih lagi di bawah tajuk penghasilan projek. Baik, yang pertama, alatan tangan yang pertama adalah gergaji tangan. Okey, ini adalah bentuk gergaji tangan. Kalau kamu dapat lihat, okey, dalam gambar ni adalah gergaji tangan. Awak kena ingat dia punya bentuk gergaji tangan macam mana, sebab gergaji ni macam-macam. Ada gergaji besi, gergaji puting, tapi untuk hari ni gergaji tangan macam ni bentuk ni. Biasa kalau awak tengok ayah awak bertukang, kalau pergi hardware ke, inilah dia bentuk dia. Tujuan dia memotong kayu secara lurus. Selalunya gergaji tangan ni untuk kayu-kayu yang bersaiz tebal lah, bersaiz tebal. Okey, yang kedua, gergaji lengkung halus. Ni saya cakap di gergaji lengkung halus. Nampak ni gambar dia. Mata dia ni sangat halus yang saya tandakan ni. Ni mata dia. Sangat halus, memotong lengkung dan dalam dan luar pada papan nipis atau Perspex. Maknanya dia ni hanya untuk kerja-kerja kayu ataupun Perspex yang nipis saja. Kayu tak boleh kayu tebal. Dia mesti nipis. Untuk kita buat lengkung buat pemotongan secara melengkung. Gergaji lengkung halus. Yang ketiga, gergaji kerawang. Ni bentuk dia gergaji kerawang. Dekat sekolah tak ada sebab dia ni mahal ni. Dia terlalu mahal. Tapi kita boleh je pakai gergaji tangan. Sebab gergaji tangan untuk memotong lurus kan. Okey, untuk memotong pelbagai bentuk pada bahan seperti papan lapis, Perspex, MDF dan PVC. Boleh juga guna PVC. MDF ni fiberboard, Perspex, papan lapis. Dia untuk kerja-kerja yang tak berapa tebal lah. Tak seperti gergaji tangan tadi untuk kayu yang bersaiz tebal. Tapi dia ni macam MDF, Perspex, PVC masih lagi boleh potong guna gergaji kerawang. Faham Okey, pelbagai bentuk, boleh lengkung, boleh serong. Dia ada setting dia dekat sini. Faham Okey, yang keempat adalah pahat. Okey, fungsi pahat fungsi pahat adalah memahat, meraut dan meratakan tanggam. Tanggam. Ini nak kena tunjuk ni tanggam macam mana. Ini diperbuat daripada hulu dia ni kayu. Depan ni awak perasan tak depan ni? Ni depan ni. Okey, ni adalah mata dia. Okey, saiz pahat ditentukan oleh lebar mata dia. Makin lebar, makin besar saiz dia. Ni pahat. Memahat, meraut dan membuat tanggam. Okey. Baik, seterusnya pisau pemotong Perspex. Dia khas ni. Pisau ni khas untuk potong Perspex sahaja. Hanya untuk potong
perspek saja. Dia bukan macam pisau kita beli dekat kedai tu, tak. Awak tengok mata dia depan ni, dia lebih melengkung. Nampak tak ni? Bentuk lengkung ni. Untuk potong perspek. Okay, yang keenam, pistol pengokot. Ni stapler gun ni, awak cakap stapler gun. Kalau biasa kita tolong cikgu buat renovation pula, maaf. Hias kelas kan, nak balut meja kan, kain pembalut meja tu guna ni, stapler gun ni. Tembak tap tepi-tepi dia. Dia kombinasi dia dengan dawai kokot tadi. Dawai kokot tu masukkan ke belah belakang ni. Kat belakang ni tempat masuk dia. Dan kita boleh gunakan lah. Okey, untuk mencantum kepingan yang nipis dan lembut seperti papan lapis ataupun mounting board, digunakan bersama dawai kokot. Boleh juga. Boleh cantum papan lapis tu, kalau kita nak cantum dua, kita nak ikat, guna ni pun boleh, tembak je. Tapi guna, tengoklah saiz dawai kokot, ada yang lebar macam ni, ada yang panjang macam ni. Tengok jenis mata yang digunakan. Ada yang lebar, ada yang dalam macam ni mata dawai kokot tu. Baik, seterusnya yang terakhir, pistol perekat panas. Ni biasa awak nampak ni. Kalau orang nak buat lekat-lekatkan bahan ke, nak lekat-lekatkan hantaran kahwin tu kan, bunga-bunga tu dia nak lekatkan, dia pakai ni pun boleh. Dan dia boleh guna untuk lekatkan kepingan kayu ataupun papan lapis. Cairkan dia, tujuan dia ni, pistol ni nak cairkan rod tu. Ni rod dia, rod perekat panas tu. Ni rod dia ni, masuk kat belakang ni, nanti onkan switch, dia akan cair, dia akan keluar dalam bentuk cecair lah sini. Lepas tu kita letaklah bahagian mana yang nak dicantumkan tu. Baik, itu saja untuk minggu ni. Ada 7 alatan dan beserta fungsi yang perlu awak ingat. Baik, tugasan. Tengok tugasan. Kenali atas tangan. Okey, arahan dia, latihan boleh dicetak atau disalin di dalam buku nota. Nota RBT Nota, tak kira lah nota panjang ke, nota pendek ke. Tengoklah buku awak guna, buku panjang ke, buku pendek ke, asalkan dalam buku nota. Buat seperti ni lah. Bina jadual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alatan tangan. Awak tulis nama alatan, apa fungsi dia. Mudah je. Senaraikan 7 jenis alatan tangan beserta fungsi yang betul. Faham Macam biasalah, awak boleh ambil gambar, hantar secara personal dalam Telegram. Juga saya akan semak juga bila naik cuti, naik daripada PKP ni, sebab saya perlukan tugasan ni untuk isi markah PBD awak, untuk kita masukkan dalam markah PBD. Kita berdoa lah supaya COVID ni, PKP ni cepat selesai lah. Kalau tak selesai juga menjelang bulan 3, awak suruh mak awak hantar buku ni di pondok pengawal lah untuk cikgu semak. Okay, bulan 3, harap sebelum bulan 3 selesailah PKP ni. Baik, itu saja untuk minggu ni. Jumpa lagi minggu hadapan. Sekian, terima kasih.